اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-Mutaffifin. Kita sampai ayat ke-14 ya. InsyaAllah hari ini sambung 15. Sebelum kita sambung, kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah beritahu tentang antara dosa-dosa besar yang dilakukan oleh yang pertama oleh orang-orang kafir, dan juga boleh jadi berlaku kepada orang yang mengaku beriman, iaitu suka menuntut hak sendiri tetapi tidak menyempurnakan hak orang. Itu definisi umum al-mutaffifin. Dia tidak terhad kepada orang yang berniaga sahaja, tapi merangkumi semua aspek. Suami kepada isteri, isteri kepada suami, ibu bapa kepada anak, anak kepada ibu bapa, rakyat kepada pemimpin, guru kepada pelajar, pelajar kepada guru. Semuanya akan berlaku bentuk mutaffifin, iaitu suka menuntut hak dia tapi tidak memberi hak orang lain secara sempurna. Maka Allah kata ini adalah orang yang wailun, celaka. Kemudian Allah bagi peringatan bagaimana nak menghilangkan sifat ini, ataupun apakah punca manusia suka mengambil hak orang ataupun tidak menyempurnakan hak orang, iaitu sebabnya manusia tidak percaya kepada hari kebangkitan. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Kenapa mereka tidak yakin kepada hari bahawa mereka itu akan dibangkitkan? Dan dibangkitkan bukan hari biasa-biasa, tapi liyaumin azim, satu hari yang besar dan menakutkan. Hari itu semua yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Semua akan berdiri di hadapan Rabbil Alamin, pencipta sekalian alam, selama 50,000 tahun. Kemudian lepas tu Allah beritahu manusia terbagi pada dua golongan. Yang pertama yang rekod amalannya orang-orang yang fujar, orang-orang yang berdosa, yang mana rekod amalannya akan diletakkan, dicatatkan di tempat yang paling rendah, yang dinamakan As-Sijjin. Sijjin ni asalnya ialah tempat yang sempit, sebab itu penjara dipanggil Sijnu. Jadi rekod amalan orang yang berdosa, orang yang kufur dan syirik pada Allah, tempat letak rekod amalan pun dah hina, iaitu tempat yang paling-paling bawah sekali. Ada pendapat mengatakan di lapis bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Kemudian Allah beritahu punca mereka yang melakukan dosa, sehingga kitab rekod amalan mereka dicatat di Sijin, ialah sebab mereka mendustakan hari kebangkitan. Wailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Kemudian Allah beritahu sebab mereka mendustakan hari kebangkitan dan mereka ni banyak melakukan kekufuran, syirik, dosa, sehingga mereka tidak nampak kebenaran daripada Allah melalui Al-Quran. Mereka mengatakan cerita dalam Quran adalah asatirul awwalin, cerita dongeng yang tidak perlu diambil pengajaran, tak perlu diambil ibrah. Tapi Allah tempalak mereka, sebenarnya Quran bukan cerita dongeng. Quran penuh dengan rahmat, hidayat, syifa,
Tapi mereka tak nampak sebab hati mereka ada ran. Hati mereka ada hijab. Sebab itu mereka yang berdosa ni tidak ingin, tidak mahu untuk memahami Al-Quran. Walaupun mereka ada masa, mereka ada kemampuan, tapi disebabkan ada hijab di hati mereka, mereka tidak ingin untuk mentadabbur Al-Quran. Quran ni, kalau orang baca Al-Quran dan tadabbur, kesannya akan mengubah kehidupan manusia. Bukti yang paling jelas ialah dia mengubah kehidupan orang musyrikin jahiliah. Daripada penyembah berhala tegar, daripada pembunuh anak-anak sendiri, daripada peminum arak, daripada perasuah, penzina. Bahkan di Mekah ada pusat pelacuran yang secara terbuka. Tapi akhirnya semua mereka tinggalkan. Sebab apa? Sebab ayat Al-Quran. Jadi itulah kesan Al-Quran. Orang yang sejahat Umar Ibn Khattab, sekeras hati Hindun, boleh lebur, boleh lembut dan boleh menjadi orang beriman hanya dengan Al-Quran. Dan kita dapat feedback daripada pelajar-pelajar yang ikut kelas tadabbur online, di mana-mana mereka menyatakan sangat-sangat terkesan dengan tadabbur Al-Quran. Sebab apa? Sebab ia kata-kata Allah. Bila tak terkesan dengan kata Allah, hati kita mati. Kita boleh terkesan dengan kata-kata manusia, walaupun kadang-kadang lakonan sahaja. Kita boleh menangis, kita boleh gelak, kita boleh sedih. Itu baru kata-kata manusia. Maka mana mungkin kita tidak terkesan dengan kata-kata pencipta manusia, Rabbul Alamin. Ada pagi tadi baru ada seorang pelajar daripada Terengganu call saya lepas subuh. Dia kata, Ustaz, doakan saya nak mula berdakwah kepada golongan asnaf di sekitar rumah saya di Terengganu. Nak mengajar Quran dan tadabbur. Jadi doakan saya, takut saya tersilap, takut saya sombong, riak kan. Dia bukan ustaz, bukan ustazah, tapi dia pelajar tadabbur Al-Quran. Bila saya tanya kenapa nak mengajar, sebab saya rasa berdosa bila saya tak sampaikan ilmu. Sejak saya faham Quran ni banyak memberi ketenangan, banyak memberi perubahan dalam diri dan keluarga, dan saya rasa tak sedap kalau tak menyampaikan. Dan orang yang saya boleh sampaikan ada di mana-mana. Dalam kampung saya, taman saya. Orang miskin. Dia kata dia dah jumpa satu keluarga miskin, dia tawarkan. Sebab dia dapati orang miskin, memanglah kita dah ziarah ramai orang miskin. Kebanyakan mereka tak boleh baca Quran. Kebanyakan mereka tak solat. Jadi mereka sangat-sangat dahagakan ilmu dibandingkan dengan material. Tapi malangnya banyak membantu ialah dari sudut material. Jadi sekadar memberi Panadol pada mereka, penyakit tak hilang. Jadi bila ditawarkan untuk ajar agama pada mereka, mereka seronok, mereka gembira, mereka bersedia. Apatah lagi kita datang ke rumah mereka, mereka rasa mereka sangat diraikan, sangat disayangi. Jadi akhirnya pelajar yang Terengganu ni, hari ni dia kata dia nak mula mengajar Quran di rumah asnaf ni. Dan rumah asnaf ni pula nak ajak pula mak dia, ada 2-3 orang nak belajar. Alhamdulillah. Ustaz yang belajar daripada Azhar, yang belajar daripada Madinah, Jordan, belum tentu mampu untuk pergi cari orang miskin dan mengajar di rumah orang miskin. Sebab apa? Sebab yang boleh buat kerja ni orang yang Al-Quran masuk dalam hatinya. Sebab Quran bila masuk dalam hati, dia akan menggerakkan orang. Dia akan menggerakkan orang untuk menyampaikan ilmu sebab takut kepada dosa. Yang kedua, sebab rahmat kepada orang lain. Dia tak nak dia seorang yang berilmu. Dia seorang yang kenal Tuhan. Sedangkan orang ramai lagi dalam keadaan tidak kenal Tuhan dan jahil agama. Begitu juga ada seorang pelajar tadabbur daripada UK, orang Malaysia. Dia ikut suami dia sambung pelajaran kat sana. Dia kata dulu suami dia suka tidur, tapi bila dia share dengan kelas tadabbur, suami dia pergi ikut, dah kurang tidur. Lepas tu dulu dia didik anak sangat rasa penat, give up. Tapi setelah tadabbur Al-Quran dengan anak-anak, rasa hilang penat, rasa lega dalam mendidik anak.
Dan juga dia kata, masa kat UK dia suka pergi kedai buku, cari buku-buku. Dan sebab dia kata buku di sana hebat-hebat, menarik. Jadi dia beli buku, dia baca. Tapi lepas tadabbur tu, dia kata, dia langsung dah tak pergi ke kedai buku tu. Sebab apa? Dia dapati satu kitab yang jauh lebih baik daripada semua kitab yang dia tengok dan dibaca, iaitu Al-Quran. Langsung dia tak masuk kedai dan tak baca langsung dalam kitab lain. Ya. Sebab ini kitab pencipta. Kalau kita faham Al-Quran, kita tak teringin dah nak baca kata-kata manusia. Sebab cukup dengan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Quran yang Allah kata dalam ayat ini, orang yang menganggap Quran tu cerita dongeng. Sebab apa? Sebab dalam hatinya ada hijab. Semoga kita kalau ada hijab dibuangkan. Kita bertobat kepada Allah supaya akhirnya kita menjadikan hidup kita penuh dengan mentadabbur Al-Quran pagi, petang, siang, malam. InsyaAllah. Jadi ayat hari ini Allah nak bagi tahu, setelah Allah bagi tahu orang-orang yang tak beriman menganggap Quran tu tak ada kebaikan apa-apa, tak ada pengajaran. Seumpama cerita dongeng. Dan puncanya ialah hati mereka ada hijab. Ayat hari ini Allah nak bagi tahu pula ialah bagaimana keadaan mereka di akhirat besok. Yang dihijab oleh Allah daripada mentadabbur Al-Quran di dunia, maka apa keadaan orang ini di akhirat besok? Kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla ni kita dah beritahu kan, kita dah jumpa banyak kali. Ada dua maksud. Pertama, haqqan, benarlah. Benarlah. Benarlah apa? Apa yang Allah nak beritahu akan datang. Yang kedua, kalla dipanggil dalam bahasa Arab kalimatul rad'in wa zajrin. Satu perkataan untuk menempelak ataupun untuk menidakkan apa yang difahami oleh orang-orang musyrikin, orang kafir sebelum ayat ni. Apa dia? Apa tanggapan mereka sebelum ayat ni? Iaitu Quran cerita dongeng. Maka Allah kata kalla, sekali-kali tidak. Al-Quran tu bukan cerita dongeng. Dan innahum sesungguhnya mereka dari Rabbihim, pencipta mereka, yauma izin, pada hari ini, pada hari itu, la mahjubun. Lam tu pasti harfu taukid. Mahjubun, mahjubun daripada hijab. Hijab apa makna? Dinding ataupun benteng. Kalau mahjubun, mereka ni yang tak beriman di masyarakat dunia, yang mengatakan Quran cerita dongeng, yang mengatakan kematian, hari kebangkitan itu adalah tidak benar, mereka terhijab. Jadi mahjubun makna dia terhijab. Soalnya terhijab daripada apa? Allah tak sebut terhijab daripada apa. Jadi kalau kita baca tafsir, ada dua pendapat. Tafsir Al-Maraghi, dia kata Al-Mahjubun, mahjubun iaitu mereka ni terhijab daripada rahmat dan karamah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana di akhirat besok, dia akan langsung tak akan dapat rahmat dan karamah, kemuliaan daripada Allah. Itu mana terhijab daripada rahmat. Maknanya start daripada mati, dia akan semua dapat kecelakaan. Okey, yang kedua, pendapat yang kedua, bahkan pendapat ahli sunnah wal jamaah mengatakan mahjubun terhijab di sini ialah mereka tidak dapat melihat Allah. Hijab. Bila kita tafsir yang kedua ni, mereka dihijab daripada melihat Allah, makna yang kumpulan satu lagi, orang bertakwa boleh melihat Allah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, para sahabat sepakat bahawa ahli syurga boleh melihat Allah.
boleh melihat Allah dengan mata sendiri. Sebagaimana Allah sebut dalam surah apa ni? Wujuhun yauma izin nadhirah. Wujuhun yauma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Surah apa ni? Wujuhun yauma izin. Surah apa ni? Al-Qiyamah. Allah kata apa? Wujuhun, wajah-wajah yauma izin pada hari itu nadhirah. Apa makna nadhirah? Berseri. Tengok Allah nak beritahu bahagiannya ahli surga. Allah beritahu apa? Orang kalau bahagia ni nampak di mana? Apa tandanya? Apa dia? Tengok muka. Kan? Jadi Allah kata wajah ahli syurga pada hari itu nadhirah, berseri. Makna bahagialah. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nazirah, melihat. Nazirah daripada nazara yang zuru. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, mereka melihat. Siapa ni? Orang bertakwa. Kalau orang kafir, mahjubun. Tak boleh tengok. Kenapa Allah begitu tak boleh tengok? Adakah itu satu azab? Sebenarnya Allah nak beritahu ini antara balasan orang yang tak tadabbur Al-Quran, yang tolak Al-Quran, yang kufur kepada Allah. Antara balasannya, mereka tak boleh melihat Allah. Jadi soalannya, adakah tak melihat Allah itu adalah satu bentuk azab? Bentuk azab ke? Sakit ke? Sakit apa? Sakit apa? Kita tak jumpa orang yang paling kita cinta. Sakit hati tak? Ada KFC kat depan ni. Kan? Pakaian pun mahal. Rumah banglo. Tapi tak boleh tengok kekasih kita. Jadi kadang-kadang makan pun tak lalu kan. Itu baru kekasih. Ini siapa ni? Jadi Allah nak begitu antara bentuk azab ialah Allah hijab manusia daripada melihatnya. Dan Nabi sebut dalam hadis sahih. Nabi kata apa? Engkau akan melihat Allah di akhirat besok dalam surga sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Bulan purnama bila ni? Malam pertama ke malam kedua? Kenapa Nabi buat contoh bulan purnama? Sebab bulan paling jelas dan nampak bentuknya yang asal ialah malam. Begitulah Nabi kata kamu akan melihat Allah sebagaimana kamu melihat bulan. Dan satu lagi hadis sahih Nabi kata, kamu akan melihat Allah di akhirat besok sebagaimana kamu melihat matahari tanpa dilindungi oleh apa-apa awan. Jelas, clear. Itu dua-dua hadis sahih dan juga ayat Quran ni. Okey? Jadi pendapat paling kuat la mahjubun ialah orang yang tak beriman kepada Allah dihijab daripada melihat Allah. Kan ada kaedah kan, al-jaza'u min jinsil amal. Kaedah dia apa dah? Al-jaza' balasan. Balasan adalah min jinsil amal, daripada jenis amalan. Apa maksud dia? Iaitu balasan yang Allah kenakan pada orang tak beriman sama dengan amalan, bentuk amalan dia. Contoh kalau manusia lupa kepada Allah, balasan di akhirat Allah lupa pada dia. Sama-sama lupa tapi sebenarnya tak sama kan? Sama tak kita lupa pada Allah dengan Allah lupa pada kita? Tak sama. Ayat ni apa dia ni? Dia hijabkan hatinya daripada Al-Quran, maka Allah hijabkan pandangannya daripada melihat Allah. Jadi saya nasihatkan diri saya dan semua, jangan hijabkan hati kita daripada mentadabbur Al-Quran. Jangan fokus pada baca sahaja. Okey, kemudian summa
Kemudian innahum, sesungguhnya, innahum mereka, ini keadaan orang yang tak beriman kepada Allah, yang mendustakan hari akhirat, yang mengatakan Quran, cerita dongeng. Balasan kedua apa dia? Innahum mereka pasti salu apa dia? Salu ni daripada salah. Kalau madhi, kalau mudhari' yasla. Pernah jumpa tak ayat ni? Salah ataupun yasla dalam Quran? Yasla naran zatal lahab. Surah apa? Surah Lahab. Ada surah Tabbat Yada. Tabbat Yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian sayasla naran zatal lahab. Apa makna yasla? Iaitu Abu Lahab akan masuk nar, api yang zatal lahab. Jadi salah ni masuk. Jadi kalau salu, sesungguhnya mereka pasti akan masuk. Pasti akan masuk. Masuk apa ni? Masuk rumah ke, masuk universiti ke, masuk istana? Neraka Jahim. Berapa ramai yang mengejar dunia, tapi hakikatnya mereka mengejar neraka Jahim bila mereka hidup tidak berpandukan Al-Quran. Okey. Kemudian summa yuqal, dikatakan, hadzal ladzi, inilah yang kuntum, adalah kamu, bihi, dengannya, tukadzibun, kamu dustakan. Apa maksud ni? Mula-mula balasannya apa? Terhijab daripada melihat Allah. Yang kedua, masuk neraka Jahannam. Yang ketiga, dikata, azab ni bukan api ni, perkataan. Dikatakan kepadanya, apa dia? Haza, inilah, iaitu neraka Jahannam. Inilah yang kamu dulu tak percaya. Jadi kata-kata tu azab tak? Azab apa pula tu? Mental. Kita naik motor kan? Orang dah nasihat jangan bawa laju pakai topi kan? Kita tak bawa laju juga dan tak pakai topi kan? Dah 10 kali kita nasihat, dia tak dengar. Kemudian bila bawa motor laju, aksiden, patah kaki, masuk besi kan? Kita pun pergi ziarah dia di hospital. Kan inilah yang kamu rasa bagus kan? Sakit hati tak? Buat lagi, saya doakan supaya kamu sihat dan bawa motor lagi. Sakit hati tak? Oh, macam lebih teruk daripada penampar tu. Jadi di sini Allah nak bagi tahu azab neraka ada 2 jenis. Pertama, fizikal, badan. Kena bakar, makan buah zakum, minum air panas mendidih. Yang kedua, azab dalam bentuk mental. Okey. Jadi di sini, masa ni, orang yang tak beriman ni percaya tak pada azab neraka Jahannam? Percaya tak? Dulu masa yang dia dusta ni bila? Ke dunia. Jadi bila di akhirat, dia percaya, bagus tak? Sekarang dia percaya, bagus tak? Dia percaya ada azab. Bagus ke tak? Kenapa tak bagus? Yalah, sekarang dia dah percaya kan? Kepercayaan dia tu ada faedah tak? Sebab apa tak ada faedah?
Ha? Kan Allah suruh kita percaya pada azab. Kan? Sekarang dia dah percaya. Kenapa kepercayaan ini tidak ada faedah? Ha? Sebab apa? Bukan. Ha? Beramal kat dunia. Yalah, kenapa masa dia percaya Allah tolak kepercayaannya? Dia bukan soal dia beramal ni. Kepercayaan dia, keyakinan dia, keimanan dia ditolak. Sebab syarat nak percaya pada azab, ada syarat dia. Nak percaya pada azab, nak percaya pada balasan Allah di akhirat, ada syarat dia. Apa syarat dia? Kalau tak ada syarat ni, kepercayaan tak terpakai. Ha? Bukan. Ha? Bukan. Apa dia? Detailkan lagi. Syarat percaya pada azab yang boleh diterima ialah sebelum azab nampak. Sebelum ketika azab di alam ghaib. Sekarang dia percaya, tapi sebab apa? Sebab nampak. Jadi Allah nak suruh dia percaya ketika tak nampak. Faham tak? Sebab apa Allah nak suruh percaya ketika tak nampak? Kenapa? Ha? Makna percaya ketika tak nampak itu sebagai bukti dia ikhlas. Dan satu lagi, manusia ni bila nampak semua percaya tak? Betul tak? Jadi bila dia nampak baru percaya, itu bukan iman. Itu dah betul-betul menjadi kenyataan. Orang ni manusia, fitrah manusia, semua yang dia nampak dia akan percaya. Dan sebenarnya itulah yang membezakan orang beriman dengan orang kafir. Orang kafir teori dia apa dia? Akan percaya benda yang nampak je. Ini perangai orang kafir ni. Dia percaya ketika nampak. Masa tu tak terpakai. Beza orang beriman apa dia? Allazina yu'minuna bil ghaib. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Ketika azab tak nampak, dia beriman. Ketika nampak, orang tak panggil beriman. Sebab semua orang, kalau saya nampak ular kat depan, kan? Saya percaya tak? Orang kafir percaya tak? Kalau saya tak percaya pada benda tak nampak, apa masalah? Sama ada saya buta ataupun saya tak kenal ular, kan? Jadi percaya bila benda nampak bukan satu kelebihan. Itu fitrah. Jadi luar biasanya orang beriman apa dia? Percaya ketika tak nampak. Sebab itulah semua yang amal soleh ni Allah janjikan pahala. Pahala tak nampak kan? Dan sebab itulah orang yang jadi malah beribadat ni ialah orang yang jenis faham dia macam orang kafir. Nampak baru buat ataupun bersungguh. Okey, kemudian Allah kata apa? Kalla. Sekali-kali tidak. Okey, sebelum ni kita ayat ni cerita tentang kitab Al-Fujjar. Kitab orang yang berdosa, kitab orang yang kufur dan syirik pada Allah. Di mana letak dia? Sijil. Jadi kalau Kitabul Fujjar di Sijil. Dan ini balasan dia ni semua ni. Sekarang Allah nak cerita pula kitab yang sebelah lagi. Dia biasa Quran bila sebut tentang orang kafir ataupun orang jahat, lepas tu Allah akan terus sebut tentang orang beriman. Supaya apa? Kalau kita jenis buat dosa, kita tak kecewa sebab masih ada harapan. Kan? Kalau kita jenis orang yang banyak buat amal soleh, Allah cerita pula pasal ni, neraka. Supaya apa? Kita tak perasan. Kan? Jadi akhirnya iman kita seimbang antara takut dan harap. Okey, sekarang Allah cerita tentang al-abrar. Sesungguhnya
Kitab al-abrar. Kitab ni mana? Rekod amalan. Al-abrar. Al-abrar apa mana? Al-abrar. Apa mana? Al-abrar daripada al-birru. Pernah dengar tak al-birru? Tak pernah. Pernah apa dia? Tak pernah. Okey, birru al-walidaini. Pernah dengar birru walidaini? Oh, birru saja tak pernah. Birru walidaini pernah. Jadi apa makna birru al-walidaini? Buat baik. Jadi albir kebaikan. Sebab tu ada tak ayat Quran. Allah kata apa? Laisal birru an tawallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Allah kata bukanlah albir kebaikan itu kamu menghala wajah kamu ke timur dan barat. Itu bukan kebaikan. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan ialah antuk minu billah, kamu beriman dengan Allah, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan kitab, dan sampai habis ayat 177 surah Al-Baqarah. Jadi kalau al-birru kebaikan, al-abrar orang-orang yang berbuat baik. Jadi kitab orang-orang yang berbuat baik. Tadi apa? Kitab apa? Fujar. Apa makna fujar? Jadi fujar lawan abrar. Abrar lawan fujar. Kan? Jadi ada dua golongan saja. Satu fujar, satu al-abrar. Okey, kalau kitab al-fujar di tempat paling bawah, sijin. Kitab al-abrar di mana? Pasti di Illijin. Illijin. Apa makna Illijin? Illiyin daripada perkataan a'la. Apa makna a'la? Uluwu, sabbihisma rabbikal a'la. Iaitu tinggi. Jadi kalau kitab fujar tempat yang paling bawah, kitab al-abrar tempat yang paling tinggi. Atas pada langit yang ketujuh. Illiyin ialah tempat yang paling tinggi atas pada lapis yang ketujuh. Dan ada hadis yang saya pernah sebut, roh orang beriman bila dicabut, dikafankan dalam kafan yang dibawa daripada surga. Ini roh. Jadi bila kita mati ada dua kafan. Satu kafan mengkafankan jasad, yang kedua mengkafankan roh kita. Jadi kalau roh orang beriman akan dikafan daripada surga oleh para malaikat, kemudian dibawa ke langit. Dan semua penduduk langit, 7 lapis tu di kalangan para malaikat akan bergembira dan seronok dengan bau roh orang beriman. Sampailah tingkat yang ke-7, kemudian roh itu dicatat di Illijin. Jadi rekod amalan pun dicatat Illijin, roh pun dicatat di situ juga. Okey. Jadi Allah nak beritahu yang di Illijin ni orang ke kitab? Orang ke rekod amalan? Kita nak apa? Kita di tempat tinggi kan nak buku rekod amalan kita di tempat tinggi? Kita kan? Jadi apa faedah Allah cerita kitab? Kenapa Allah cerita rekod amalan kita di tempat yang tinggi? Itu tadabbur. Tapi kitab bukan kita. Mana ada kita dengan kitab-kitab je ni? Mana Allah nak bagi isyarat lah, simbolik. Kalau rekod amalan dah diletak tempat mulia, maka orang yang buat amalan ni lagi mulia. Boleh faham? Tengok Allah nak cerita kita mulia, tapi dengan cara kita
Buku amalan. Sama juga Allah beritahu rekod amalan kan. Cara dia beri rekod amalan. Itu cara diberi rekod amalan dah menggambarkan orang tu mulia ataupun jahat. Betul kan? Kalau orang beriman, Allah bagi melalui atas ke bawah? Kanan. Kan? Fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Itu dah gambaran. Ha? Allah nak bagi tahu orang yang terima kitab mulia ialah cara dia terima daripada sebelah. Dan Allah nak gambarkan satu lagi orang yang hina. Allah tak kata orang tu hina, tapi Allah kata cara dia terima rekod amalan. Apa dia? Daripada belakang, kan? Kita bagi rekod amalan pelajar kita daripada belakang. Nah, ambil. Itu makna semua merah lah tu. Okey. Sekarang kita nak orang ni mulia tak? Al-Abrar. Mulia tak? Tapi kita tahu tak apa ciri-ciri Al-Abrar sehingga rekod amalan dia di tempat yang mulia? Apa ciri-ciri dia? Kalau kita nak jadi Al-Abrar, kita kena tahulah. Betul tak? Apa muasafat dia? Siapa tahu? Kalau kita tanya pelajar-pelajar sekolah kan, apa ciri-ciri pelajar yang layak masuk universiti? Semua boleh jawab tak? Semua boleh jawab kan? Apa dia? SPM? Cemerlang. Walaupun bodoh. Walaupun dia miskin. Betul kan? Sebab itulah semua pulun habis-habis kan? Pulun gila-gila dengan tuition apa semua, dengan yuran mahal. Tapi bila ditanya, apa ciri-ciri untuk menjadi Al-Abrar ahli syurga? Ramai tak tahu. Apa dia? Siapa tahu? Mana lebih penting? Masuk universiti ke masuk syurga? Tak, universiti. Sebab tu ramai tahu syarat nak masuk universiti. Tapi tak ramai tahu ciri-ciri ahli syurga. Betul? Apa dia? Boleh sebut tak ciri-ciri Al-Abrar yang Allah sebut dalam Quran? Apa dah? Buat amal Aqabah. Tapi betul tu, tapi di situ ada tak sebut Al-Abrar? Tak salah, ha? Cuma nak cari ayat yang Allah betul-betul sebut Al-Abrar, kemudian Allah sebut sifatnya selepas tu. Surah apa, ayat apa? Surah apa? Insan. Tak, itu sebenar. Itu balasan Al-Abrar di syurga. Soalan selanjutnya ialah sifat Al-Abrar masa kat dunia. Okey, saya sebut. Allah kata, Innal abrar. Ini Al-Abrar yashrabuna. Surah Al-Insan. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Lepas tu Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, ainan yashrabu biha ibadullahi wa yufajjirunaha, kan? Wa yufajjirunaha tafjira. Tak ada lagi ni. Allah hanya beritahu nikmat al-abrar di syurga. Apa dia? Dia sentiasa minum ka'sin. Ka'sin ni mana? Gelas yang penuh dengan arak. Dan arak tu, arak kat syurga lazat tak? Lazat tak? Lazat. Dah lazat, campur lagi. Adalah campurannya kafur. Supaya lebih lazat. Apa dia kafur? Ainan
mata air yang diminum dengannya oleh ibadullah. Jadi ibadullah juga adalah al-abrar. Siapa yang betul-betul bersifat hamba Allah. Semua yang Allah cakap, sami'na wa ata'na. Langsung tak bantah. Walaupun nafsu tak suka, walaupun orang kata macam-macam. Orang ni akan minum arak yang bercampur dengan kafur. Kemudian wa yufajjirunaha tafjira. Mereka akan mengalirkan sungai-sungai yang ada di istana mereka mengikut suka mereka. Ke mana mereka nak alirkan, mereka boleh. Lepas tu baru Allah beritahu apa amalan al-abrar masa kat dunia. Apa dia? Yufuna. Satu, yufuna bin nazri. Wa yakhafuna. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang kedua, wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Tengok amalan al-abrar kan. Kadang-kadang kita tak terfikir pun. Kita ingat al-abrar ni jenis solat malam kan. Jenis solat berjemaah 5 waktu. Jenis buat umrah berkali-kali. Rupa-rupanya lain. Allah kata apa? Amalan al-abrar masa kat dunia yufuna bin nazri. Mereka menunaikan nazar. Apa makna nazar? Janji. Apa maksud ni? Menunaikan janji. Dia nazar kalau dah dimelayukan jadi makna lain kan? Apa makna nazar dalam bahasa Melayu? Saya bernazar. Apa dia? Mewajibkan sesuatu yang sunat. Asalnya puasa tak wajib, sunat je, melainkan Ramadan kan. Tapi bila dia sakit dia kata apa? Kalau aku sembuh, aku nak puasa 3 hari turut-turut. Asalnya 3 hari ni sunat je. Tapi bila dia bernazar, jadi wajib. Itu makna nazar. Tapi al-abrar ni menunaikan nazar. Adakah orang al-abrar suka bernazar? Tak. Maksudnya al-abrar ni ialah kalau nazar makna dia buat daripada amalan sunat menjadi wajib. Maksudnya al-abrar ni dia buat amalan sunat macam wajib. Yang wajib jangan cakap lah. Boleh faham? Salat sunat rawatib bagi al-abrar wajib. Puasa-puasa sunat wajib. Sedekah sunat wajib. Yang wajib dah settle lama dah. Boleh faham? Okey. Kemudian tengok amalan yang kedua apa dah? Wa yakhafuna yauman. Dan al-abrar ni sentiasa takut. Takut pada apa? Yauman, hari yang kana syarruhu, yang kejahatan keburukan hari itu mustatira. Apa makna mustatira? Daripada tayr. Tayr apa makna? Burung kan? Burung terbang. Apa maksud dia? Kejahatan daripada mahsyar, dia akan tersebar macam burung yang terbang dengan banyak. Akan mengenai siapa saja kecuali orang yang beriman. Dan itu pun tak ramai. Boleh faham? Jadi amalan kedua al-abrar apa dia? Amalan takut tu adakah amalan? Kenapa awak tak beramal sekarang? Tak, saya sedang beramal. Tak nampak buat apa-apa pun, saya sedang takut azab Allah. Betul ke ayat tu? Beramal dengan cara takut pada Allah. Tak betul. Jadi takut pada Allah tak dapat pahala. Tak, takut pada Allah saja tu dapat pahala ke tak? Dapat? Tadi kata bukan amalan. Syarat nak dapat pahala mesti amalan. Itu menunjukkan kita diajar daripada kecil, ibadat tu ialah dalam bentuk solat, puasa, salah. Sebenarnya amalan termasuk dalam bentuk yang tak nampak.
Kita berserah pada Allah, tawakal. Amalan tu. Tak nampak pun bergerak, tapi keyakinan kita pada Allah, serah pada Allah, itu dah amalan. Allah suruh tak kita bertawakal? Fatawakkal 'ala Allah. Betul tak? Bila Allah perintah, wajib tak kita buat? Bila kita buat perintah Allah, bukankah itu amalan? Subhanallah. Ini yang ramai tak perasan ni. Takut pada azab adalah amalan. Okay. Sebab itulah takut pada orang jadi dosa ke pahala? Kenapa jadi dosa? Dia bukan mengumpat, dia bukan mencela, dia takut je. Kenapa jadi dosa? Sebab dia takut pada yang tak sepatut ditakuti. Dosa. Dia bertawakal kepada apa? Suami dia. Berdosa tak? Dosa ke tak? Abang, kalau abang tak ada, saya bela kan? Kalau abang mati, minta jangan abang mati dululah. Berdosa tak? Berdosa. Sebab bergantung pada bukan selain pada Allah. Okey? Itu satu, takut kepada azab amalan. Yang kedua, takut kepada azab tu banyak tak kebaikan? Apa kebaikannya? Punca orang tak buat dosa sebab ada rasa takut tu. Betul tak? Punca orang tambah amalan sebab apa? Ada rasa takut amalan yang lepas tak diterima. Betul tak? Takut ni satu perkara yang sangat positif bagi orang beriman. Tapi takut pada Allah, takut pada dosa, takut pada azab. Sebab tu Al-Abrar Allah sebut. Yang pertama, yufuna bin nazri. Yang kedua, takut hari yang okey. Kemudian yang ketiga, hasil takut pada azab, takut pada dosa, mendorong Al-Abrar buat apa? Yang ketiga, wa yut'imuna at-ta'am. Mereka selalu memberi makan. Makanan yang mana ni? Yang dia suka. Bukan dah habis semua, lepas tu tak habis, baru bagi ke orang. Itu bukan Al-Abrar. Itu apa? Al-Kedikut. Dan dia bagi pula pada siapa? Satu, amalan yang, makanan yang dia sayang. Yang kedua, dia bagi pada siapa? Orang miskin. Kalau dia suka bagi makan pada orang taman dia, dan orang taman dia taman mewah, semua kaya. Masuk tak Al-Abrar? Tak. Sebab Allah spesifikkan, Al-Abrar bagi pada golongan ni, miskin. Yang kedua, yatiman, anak yatim. Yang ketiga, asira. Asira ni apa dia? Saya nak tanya, boleh tak kita bagi makan pada orang kafir yang susah? Bolehkah? Dapat pahala ke? Kita bagi makan, lepas tu dia sembah berhala. Dapat pahala? Ada dalil? Dalil ni. Tengok fiqh. Dengan tadabbur, kita dapat keluarkan hukum fiqh. Apa dia? Boleh bagi makan pada orang kafir. Apa dalil? Asirah. Sekarang, orang beriman bagi makan kepada tawanan perang. Jadi kalau zaman Nabi, tawanan perang yang ada pada orang beriman, orang kafir ke orang Islam? Mana ada orang Islam tawan orang Islam? Boleh faham? Sebab tu ulama kata boleh bagi makan orang kafir ni. Tawanan ni orang kafir. Apa faedah Ustaz? Subhanallah. Itulah masalah kita. Suka makan mi segera kan. Hari tu berdakwah, hari tu nak tengok orang beriman kan. Kita tahu tak Abu apa ni? Abu Sufyan. Dia berperang dengan Nabi 21 tahun kan. Lepas 21 tahun dia beriman. Kadang-kadang kita bagi makan pada orang kafir, kita buat baik hari ni. Kadang-kadang tahun depan dia beriman. Kadang-kadang lepas 10 tahun kan, kita pun dah mati lah. Boleh? Subhanallah. Al-Abrar Allah sebut tak? Mendirikan salat malam. Bukan makna tak penting. Allah sebut tak? Buat umrah berkali-kali. Tak. Yang keutamaan dia apa dah? Satu, yufuna bin nazri. Buat yang wajib dan yang sunat sampai tahap wajib. Kemudian yang besar juga ialah ni, ada rahmat kepada golongan ni.
yang mustad'afin. Kalau orang tu suka solat di masjid, suka pergi kelas agama, suka buat umrah, tapi tak ada senarai orang miskin yang dia bantu, dia belum al-abrar. Makna hati dia tidak ada rahmat. Macam student saya telefon tadi. Dia bila masuk Quran dalam hati dia, dia mula rahmat Al-Quran masuk dalam hati dia. Iaitu dia mula kesian pada orang miskin. Dan di sini Allah sebut bagi makan. Orang miskin mana lebih perlukan? Makan ke ilmu? Makan. Orang miskin mana lebih perlukan? Makan ke ilmu? Ilmu kan? Jadi kalau masa dia lapar tu, kita mengajar dulu ke bagi nasi dulu? Tadi kata ilmu lebih penting. Yang mana lebih penting? Ilmu ke makan? Oh, makan. Apa dia? Okey. Kalau kita solat kan, ada makanan kat depan kan? Perut lapar. Nabi suruh apa? Jadi makan penting ke solat lebih penting? Makan. Makan ada tak dalam rukun Islam? Lama berfikir. Makan ada tak dalam rukun Islam? Tak ada. Solat ada tak rukun Islam? Kenapa kata makan lebih penting daripada solat? Solat rukun Islam. Tiang agama. Nak naik tiang. Jadi nak naik tiang kena makan dulu. Tak. Dia bukan bermakna yang kena buat dulu itu lebih penting. Bahkan kadang-kadang makna terbalik. Sebab solat pentinglah kamu kena makan dulu. Kenapa? Kalau kamu tak makan, yang penting jadi tak sempurna. Boleh faham? Kalau kamu lapar, tengok makanan, lepas tu solat. Ingat. Janganlah siapa makan dulu. Habis. Solat penting, habis. Boleh faham? Samalah yang ni. Kan? Kena bagi makan dulu. Ilmu dengan makan, ilmu lebih penting. Tapi kalau dia lapar, kita mengajar, dia boleh faham tak? Dia tak fokus. Bahkan yang kenyang pun tak fokus, kan? Betul? Ramai tak yang kenyang masa belajar, tertidur dalam kelas? Bukan sebab kenyang ke sebab lapar? Jadi orang miskin ni Allah kata makanan tu asas. Tapi yang lebih penting ialah ilmu. Kalau dalam keadaan dia miskin, dia lapar, bagi makan. Lepas tu bagi ilmu. Dalam keadaan dia kenyang, tak ada masalah, ilmu baru masuk. Boleh faham? Okey? Jadi kalau nak jadi Al-Abrar dan kitab Al-Abrar kita di Illiyin, ini amalannya. Cari orang miskin antaranya. Okey, kemudian apa dia Illiyin? Allah tanya. Allah tanya ni bukan nak jawapan, tapi Allah nak bagi tahu Illiyin adalah satu benda yang besar. Sehingga Allah buat soalan supaya kita bagi perhatian. Wa ma adraka, dan tahukah kamu apa itu Illiyun? Sini Illiyun, sini Illiyin. Beza tak? Beza tak? Illiyun dengan Illiyin. Beza tak? Beza. Bila beza, dua benda yang berbeza ke ataupun satu benda je? Satu benda, kenapa bunyi lain, baca lain? Macam kadang-kadang kita baca muslimun, kan? Kadang-kadang kita baca muslimin. Yang ni muslimun. Sama tak antara dua ni? Sama. Tapi kenapa bacaan yang lain berbeza? Apa dia? Ni dia kaitan dengan kaedah bahasa Arab. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahulah. Sebenarnya muslimun dengan muslimin maknanya dia langsung tak ada beza, sama. Cuma kadang-kadang waw nun muslimun, kadang-kadang ya nun. Sebab apa? Sebab dari segi bahasa Arab, tengok kedudukan dia dalam jumlah. Yang ni Illiyin sebab apa? Ada fi ni. Fi harfu jar, sini ya nun. Di sini tak ada fi, maka Illiyun. Maknanya dia sama.
Okey? Jadi Allah nak beritahu Illiyun itu satu benda yang besar, Allah buat soalan. Kamu tahu tak apakah itu Illiyun? Allah bukan nak jawapan sebab Allah tahu, kita memang tak tahu. Sebab Illiyun adalah benda gaib. Nabi Muhammad pun tak tahu. Jadi Allah bertanya nak bagi tahu benda tu besar, tolong bagi perhatian. Apa dia? Kitabun marqum. Ia adalah kitab, satu kitab marqum. Yang marqum kita dah belajar minggu lepas kan? Kitabul Fujjar, Hafiz Sijil. Marqum daripada perkataan raqmun. Pernah dengar raqmun? Apa dia? Nombor. Kan, rakam. Rakam. Jadi marqum yang dinomborkan. Ataupun raqmu juga makna dia tanda. Kitab yang ditanda. Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Kitab yang ditanda. Kitab yang tertanda. Iaitu tidak ditambah, tidak dikurangkan. Makna rekod amalan kita tepat, detail. Kalau amalan kita yang baik ada 10,000, 10,000 lah dia catat. Tak mungkin lebih, tak mungkin kurang. Itu makna marqum. Dan kalau kita tadabbur, kita faham perkataan marqum, kita dah rasa apa? Gerun. Kenapa gerun? Semua amalan aku dicatat. Yang aku tak bertaubat, walaupun sebesar zarah, semua dicatat dan semua Allah akan tunjuk balik di akhirat. Allah akan tayang satu-satu. Dan bila kita rasa takut, membawa kepada kita bertaubat daripada semua dosa. Faham? Itu kesan tadabbur. Okey, dan kitab ini, tapi kitab ni kitab siapa ni? Al-Abrar kan? Di tempat yang mulia. Maka kemuliaan kitab ni menggambarkan kemuliaan orang tu. Sehingga apa? Allah kata, yashhaduhu, kitab ini juga disaksikan. Disaksikan oleh al-muqarrabun. Siapa muqarrabun? Orang-orang yang daripada perkataan qarib. Orang-orang yang dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Bila Allah, apa yang Allah nak beritahu ni? Kitab Al-Abrar ni disaksikan oleh orang yang dekat dengan Allah. Apa mesejnya? Beza tak? Kalau Allah kata kitab ni disaksikan oleh orang biasa-biasa je. Beza tak? Makna kalau orang yang paling dekat dengan Allah hadir dan melihat kitab kita, makna kitab kita hebatlah. Sebab yang melihat pun orang yang hebat. Kan? Apa ni? Muqarrabun. VV? Tak tahulah berapa kali V. Soalan, siapa pula muqarrabun? Ada satu hadis kursi Allah kata, yang maksud dia, tidak ada satu amalan yang hamba-Ku lakukan yang paling aku suka, melainkan amalan fardu. Jadi amalan antara sunat dengan fardu yang paling Allah suka, fardu. Jadi jangan fokus pada sunat kan, sampai fardu. Sunat dia solat banyak, solat malam sampai tadai. Tapi solat zuhur lambat. Solat asar lambat. Kemudian Nabi kata apa? Hadis tu, hadis kursi. Allah kata apa? La yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Lepas dia buat solat fardu ataupun amalan fardu yang paling aku suka, lepas tu hamba-Ku buat apa? La yazalu, dia sentiasa yataqarrabu, mendekatkan ilayya, dirinya kepadaku dengan apa? Nawafil. Apa makna nawafil? Amalan sunat. Dengan solat sunat, rawatib, ba'diyah, qabliyah, dengan puasa sunat, dengan sedekah sunat, dengan solat malam, solat witir, sampai hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Boleh?
Jadi salah satu cara nak jadi muqarrabun apa dia? Perbanyakkan amalan sunat. Jangan berpada dengan amalan fardu. Okey? Dan juga muqarrabun ni, semakin banyak kita buat amal soleh, semakin ikhlas, semakin dekat kita dengan Allah. Semakin kita sampai pada darjah al-muqarrabun. Okey, kita berhenti setakat ayat 21. Terjemahkan muqarrabun para malaikat yang dekat. Hmm. Seperti kami orang awam dengan malaikat di kanan inilah yang tengok kita punya dekat. Dia terjemah malaikat yang paling dekat itu salah satu tafsiran lah. Tapi saya baca tafsir mengatakan muqarrabun ialah orang. Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah kan, manusia ada 3 golongan. Satu, as-sabiqun. Yang kedua, al-muqarrabun. Yang ketiga yang ashabus shimal. Ya. Satu. Yang kedua, dia antara malaikat dengan manusia yang dekat dengan Allah, mana lebih tinggi darjahnya? Manusia ke malaikat? Kenapa manusia? Malaikat buat dosa tak? Manusia buat dosa tak? Kenapa manusia boleh tinggi daripada malaikat? Ya? Jadi? Jadi bila manusia ada ujian, ada nafsukan, tiba-tiba dia berjaya, maka makam dia lebih tinggi daripada malaikat. Dan sebab itulah yang masuk syurga manusia, bukan malaikat. Malaikat tak masuk syurga. Okey. Kalau Allah nak bagi tahu rekod amalan itu mulia, Allah akan bagi tahu siapa yang akan menyaksikan. Mereka akan manusia muqarrabun. Manusia lah, manusia lagi mulia. Lagi orang tinggi melihat kitab kita, lagi menunjukkan kitab kita mulia. Dan antara mereka dengan orang lagi mulia. Jadi tafsiran yang paling tepat ialah al-muqarrabun, orang. Ada gelar malaikat muqarrabun? Betul lah, malaikat memang muqarrabun. Tapi sekarang cuba banding malaikat muqarrabun dengan manusia muqarrabun. Manusia lagi tinggi lah. Sebab itulah ada ulama mengatakan manusia ni dia ada dibekalkan apa? Nafsu dan akal. Malaikat ada akal, tak ada nafsu. Haiwan ada nafsu, tidak ada akal. Jadi manusia bila dia menggunakan akal dan mengalahkan nafsu, makam dia lebih tinggi pada malaikat. Tapi manusia kalau ikut nafsu dan tak gunakan akal, lebih rendah daripada haiwan. Okey. Manusia ada harapan masuk syurga. Kisahku di zaman ini, sihat ke dia? Ini tak ada kaitan dengan tadabbur ni. Bagaimana nak atasi halangan-halangan berdakwah sekiranya datang daripada pihak berwajib? Karena kita tidak mempunyai sanad dalam menyampaikan dakwah. Soalan dia, bagaimana nak hadapi halangan-halangan berdakwah daripada pihak berwajib? Sebenarnya pihak berwajib tak halang pun. Yang menghalang ialah cara kita berfikir. Cara kita berfikir, bagaimana nak berdakwah dengan halangan. Halangan belum ada, kita dah menjadi kehalangan. Cara kita berfikir menghalang untuk kita berdakwah. Betul tak? Yang kedua, kita lebih takut pada, kalau kita letak Allah pertama, penguasa nombor 10 ni. Betul tak? Jadi halangan paling besar bukan pihak berkuasa. Cara kita berfikir. Cuba bayangkan kalau Nabi berdakwah ikut cara kita berfikir kan. Aku berdakwah ni, masyarakat semua jahilah, semua berhala. Apa kata pakcik aku nanti? Apa kata, agak-agak Nabi berdakwah tak? Kita tak tahu agama apa kan. Tapi Nabi apa? Bila Allah kata anzir, jalan terus. Tak ada dah fikir takut orang. Sebab apa? Yang perintah Tuhan daripada orang tu.
Tuhan pada pihak berwajib. Betul? Jadi antara penghalang, jadi soalan bagaimana nak mengelak penghalang? Tukar cara berfikir. Kan? Pergi dulu berdakwah, bila ada halangan, baru fikir macam mana nak elak. Ini tak tahu apa lagi halangan, dah bayang macam-macam. Kalau kena tangkap, siapa nak bagi makan? Orang dah berdakwah 20 tahun, tak ada siapa kena tangkap pun. Okey. Ustaz, bulan Syaban dikatakan bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa. Adakah dikira sunnah untuk berpuasa pada hari yang selain pada Isnin, Khamis dan hari putih? Ya, betul. Aisyah kata, tidak ada puasa Nabi yang paling banyak selain pada bulan Ramadan melainkan bulan Syaban. Tapi bukan penuh. Bila Nabi banyak berpuasa bulan Syaban, makna bukan Isnin Khamis sajalah. Jadi boleh kita nak puasa Selasa, Rabu, kan? Tak ada masalah. Sebahagian besar bulan Syaban Nabi berpuasa. Iaitu kitab yang bertulis. Ibnu Abbas mentafsirkan amal perbuatan orang-orang yang berbakti kepada Allah tertulis dalam sebuah papan yang terbuat daripada intan zabarjad berwarna hijau yang terletak di atas langit ketujuh, tepatnya di bawah arasy Tuhan. Okey, itu antara tafsirnya. Muqarrabun ialah orang yang paling awal beriman kepada Allah. Mereka ini ramai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada dalil ke jika dia amalkan surah Al-Mulk dapat meringankan siksa kubur? Ada dalil. Ada dalil. Siapa yang baca surah Al-Mulk dapat meringankan azab daripada azab kubur. Tapi ada sebagian ulama kata itu hadis yang dhaif. Dan ada pula pendapat mengatakan kita boleh beramal dengan hadis yang dhaif dalam bentuk fadilat beramal yang tidak ada kaitan dengan akidah ataupun hukum hakam. Jadi kalau nak baca, baca je. Senang je. Niat baca Quran, satu huruf dapat 10 pahala. Tanpa mengirakan dapat selamat azab kubur ke, itu tak penting. Yang penting apa dah? Yang penting apa dah bila kita baca Quran? Quran ni hidayat. Quran nak bagi bekas selamat daripada kubur, nak bawa kita ke syurga. Tapi syarat kena faham dan ikut. Berapa ramai yang baca Quran, surah Al-Mulk, nak selamat daripada azab kubur. Tapi dia tak ikut pun Al-Quran. Dia tak akan selamat. Dia tak akan selamat. Selamat bukan sebab baca. Tapi selamat sebab ikut. Alhamdulillah, perlu letak utama dalam hati. Jadi rasa tak takut dengan orang. Kata, boleh ke rentas negeri untuk berdakwah weekend baru ni kan? Boleh? Boleh. Kita dapat surat polis. Kita buat kerja dakwah tak boleh melanggar SOP. Kalau melanggar peraturan, jadi fitnah. Kita ikut peraturan. Siapa yang nak tengok surat polis, boleh PM saya. Bagaimana keadaan pemegang kitab Illiyin di Yaumul Azim? Bagaimana? Tak payah. Allah tak bagi tahu bagaimana kan. Allah beritahu apa? Kitab dia dah mulia. Orang tu lagi dimuliakan. Macam mana? Wallahualam. Wait and see. Bagaimana nak istiqamah solat di awal waktu? Bagaimana anda boleh istiqamah makan tepat pada waktunya? Sebab apa? Sebab apa kita boleh istiqamah 50 tahun makan tepat pada waktu? Sebab kita yakin makan tu benda yang asas. Kan? Benda yang penting. Kalau tak makan, badan jadi lemah, tak boleh buat kerja. Maka berfikirlah, bila solat berfikir, solat lebih penting daripada makan. Kalau aku tak solat awal waktu, iman aku lemah. Bila iman aku lemah, mungkin solat aku tak khusyuk. Dan bila solat tak khusyuk, solat tak diterima, bahaya besar di akhirat besok. Bukan mati kebeluran, tapi tak mati dalam neraka. Jadi tukar cara berfikir, solat lebih penting daripada makan. Solat adalah tiang agama, asas kepada agama. Jadi utamakan yang utama. Sebab tu Nabi kata bila nak makan,
Bila perut lapar, ada makanan, kena makan dulu. Bukan sebab makan tu penting. Tapi sebab solat lebih penting daripada makan, kena pastikan solat tidak ada gangguan. Kalau perut lapar, ada tengok makanan, ada gangguan, makan dulu. Menunjukkan solat tu lebih penting daripada makan. Apa maksud Muhammad SAW? Iaitu, sallallahu, Allah berselawat. Bila Allah berselawat pada Nabi, makna Allah memuji Nabi. Sallallahu, Allah memuji alaihi ke atasnya, wasallam, dan Allah menyelamatkan Nabi. Sejak mensejahterakan Nabi. Kalau selawat daripada manusia kepada Nabi, doa. Kalau selawat Allah kepada Nabi, bermakna pujian. Bagaimana kita nak berdakwah dengan orang yang belajar ilmu tasawuf makrifat? Yang zikir mereka semua bukayan. Tak, dia semua masalah, semua penyakit dia mesti dirawat dengan Quran. Apa saja penyakit, penyakit apa? Akidah ke, fahaman sesak ke, kemiskinan ke apa ke, semua kena rawat Al-Quran. Allah kata, fazakir bil Quran. Berilah peringatan dengan Quran je. Jadi kalau nak jadi pendakwah, kena faham, kena tadabbur Al-Quran. Kalau kamu tak faham Quran, macam mana nak cerita pasal Tuhan? Macam mana nak cerita pasal Islam yang lengkap kalau tak faham Al-Quran? Jadi ajak orang yang terlibat dengan tasawuf makrifat ni tadabbur Al-Quran, bagi link pada dia. Adakah mencium jenazah ibu bapa, abang ataupun ahli keluarga itu bukan sunnah, tapi tak salah nak cium-cium, tapi itu bukan sunnah. Antara puasa Daud dan jemputan makan setelah Jumaat. Ustaz, sila bagi ulasan. Antara puasa Nabi Daud dan jemputan makan tengah setelah Jumaat. Dia macam ni. Kalau puasa sunat, ulama bagi kaedah. Kalau kita teruskan puasa dalam keadaan tak menimbulkan riak dalam hati, dan kita tak pergi jemputan, tak menyebabkan orang sakit hati ataupun terguris, maka terbaik teruskan puasa sunat. Tapi dalam keadaan kita puasa sunat dan orang tahu, kita pun jadi riak, kan? Semua orang pergi kenduri makan, kita kata saya tak boleh sebab saya puasa. Jadi kita menjadikan kita riak, maka baik tak payah puasalah. Sebab riak boleh membatalkan pahala puasa. Ataupun kita tak riak, tapi dengan sebab kita tak terima jemputan orang kecil hati, mungkin kita ni kawan baik dia, banyak bantu dia, kan? Dia nak sangat kita pergi, maka pergilah dan berbukalah puasa. Sebab menghiburkan hati, menggembirakan saudara juga amalan. Bahkan amalan yang paling Allah suka. Ahabbul amali ilallah sururun tudakhilu fi akhika. Antara amalan yang paling Allah suka, menggembirakan saudara kamu. Kadang-kadang kita pergi terima jemputan, dia seronok sangat, kan? Sebab kita kawan rapat, kemudian lama tak jumpa. Maka itu pun amalan juga. Ustaz, adakah amal soleh anak angkat yang dijaga sejak kecil sampai ke beri bapa? Tak, amalan anak angkat tak sama dengan amalan anak sendiri. Kalau amalan anak sendiri, apa saja dia buat, mak bapak dapat pahala. Sebab apa? Sebab anak tu adalah hasil mak bapak. Tapi anak angkat bukan hasil daripada mak bapak angkat tu. Tapi mak bapak akan dapat pahala. Pahala apa? Didikan. Betul. Hasil pada didikan bapa angkat, mak angkat, hasil ilmu yang mak bapak angkat bagi pada anak, semua anak angkat amal, mak bapak dapat dari segi ilmu ataupun didikan. Ustaz, saya ada dengar tentang Nur Muhammad. Apa tu? Nur Muhammad tak ada. Yang ada Nur TMB. Ha? Tak ada. Nur Muhammad tidak ada. Tidak ada dalil. Quran ataupun hadis tidak ada. Yalah, bukan. Itu bukan daripada hadis. Syair bukan hadis. Jadi kalau bukan hadis, tak boleh jadikan hujah. Sebab tu Nabi kata, bila aku tinggal kamu dua perkara je. Kalau kamu pegang betul-betul, kamu tak akan sesat. Jadi syair tak termasuk dalam dua perkara tu. Ha? Quran dan sunnah. Saya pun tak faham kenapa nak cari benda yang tak ada dalam Quran, kan? Allah mencela orang yang tak faham Quran, bukan yang tak faham Nur Muhammad. Dia sibuk nak cari, nak faham Nur Muhammad. Quran yang Allah kata macam keldai, dia tak peduli je, kan?
Allah kata buta huruf bila tak faham Quran, dia tak kisah. Tapi bila tak faham Nur Muhammad, bila tak jumpa Nur Muhammad, dia rasa macam iman dia tak sempurna, salah tu. Itu fahaman mengikut akal, bukan mengikut Quran dan Sunnah. Salam Ustaz, apa yang dimaksudkan isteri mudah masuk mana-mana pintu syurga? Setiap perkara yang sunnah isteri hendak lakukan. Perlukah minta izin? Tak, Nabi ada sebut dalam satu hadis. Perempuan ni sebenarnya mudah masuk syurga, tapi perempuan yang buat payah. Kan? Nabi kata, perempuan kalau buat, pertama, solat 5 waktu. Jaga solat 5 waktu awal waktu. Dan perempuan tak wajib pergi masjid. Mudah je. Lelaki kena pergi masjid. Sehingga Nabi nak bakar rumah lelaki yang tak pergi masjid kan. Perempuan solat kat rumah je. Solat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Buat dengan sempurna. Sampai menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, taat cakap suami. Yang mana paling susah? Solat, puasa dengan cakap suami. Yang lelaki jangan jawab. Perempuan. Yang mana paling susah? Yang nombor 3 kan? Solat dah tepat waktu. Puasa pun okey. Siap puasa sunat lagi. Tapi buat suami cakap ni. Suami cakap 10. Satu dia cakap 10. Kan? Suami dia cakap juga. Kan? Yang keempat, dia menjaga maruah dia dan harta suami bila suami keluar. Maka Nabi kata perempuan kalau buat 4 benda ni, bukan 40, 4 benda je. Dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang 8. Mana istimewa, pintu syurga ni ada pintu Ar-Rayyan, khas untuk orang puasa. Orang lain tak boleh. Ada pintu babus salah, orang yang suka solat, solat fardu dan sunat. Orang lain tak boleh. Ada pintu babus sedekah, babul jihad. Tapi perempuan kalau buat 4 benda ni, dia boleh masuk mana-mana pintu. Pintu puasa, pintu jihad. Hanya perlu buat 4 benda. Mudah kan? Mudah kan? Yang mudah 4 ke 3 je yang mudah? Yang ketiga susah kan? Memang betul, Nabi kata kebanyakan bila aku melihat dalam neraka, kebanyakannya penghuni wanita. Bila ditanya apa sebab wanita yang paling banyak, dia paling mudah masuk syurga, tapi dia paling ramai dalam neraka. Nabi kata sebab yakfurnal al-ashirah. Sebab perempuan ni suka mengingkari suaminya. Suami dia buat baik kan, tiba-tiba suami dia tersilap 1, 2 je. Habis dia kata, abang tak pernah buat baik, tak pernah bagi duit belanja. Kan, padahal selalu bagi duit belanja lebih kan. Betul tak perempuan macam tu? Betul? Saya tak tahu Nabi cakap apa. Jadi yang paling suka nak jaga apa dia? Mulut ni. Mulut. Lepas tu Nabi kata, kalau kamu dapat jamin 2 perkara, bukan 12, bukan 20, aku jamin kamu ahli syurga. Apa dia? Lidah. Anggota badan yang paling kecil dan lembut. Dapat jaga lidah, dapat jaga kemaluan. InsyaAllah garanti ahli syurga. Betul tak? Yang perempuan yang susah nak masuk syurga, sebab dia tak boleh nak jaga. Dah kan? Yang lelaki tak boleh jaga nafsu. Betul kan? Jadi daripada buat apa ni? Apa perempuan dia buat apa? Dia makan apa-apa kan nak kuruskan badan kan? Sampai kita terkejut. Betul ke dia ni kan? Sebab separuh badan dia hilang. Kan? Baik dia buat operation, dia tutup mulut. Okey, Aziz Syarin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa anak yang soleh itu adakah termasuk anak tiri? Dia adalah pendapat mengatakan anak yang soleh termasuklah. Yang penting anak lah, bukan anak angkat. Azizah. Ustaz, betul ke ada yang berkata roh orang beriman berada dalam tembolok burung yang berwarna hijau? Betul dan salah. Yang roh berada dalam tembolok burung yang berwarna hijau, betul. Tapi bukan roh orang beriman. Tapi roh orang yang mati syahid. Kalau bukan semua roh orang beriman. Roh orang yang mati syahid, dia dalam medan peperangan menentang orang-orang kafir untuk menegakkan agama Allah. Kalau dia mati pukul 5 petang, roh dia terus masuk
dalam syurga berada dalam tembolok burung dan terbang di pokok-pokok di syurga. Itu hadis sahih. Tapi roh orang yang mati syahid. Ada yang ustaz kata taubat tu lebih afdal ikut pemimpin secara berjemaah. Ustaz cakap, Nabi tak cakap. Ustaz, macam mana nak istiqamah dalam berdakwah apabila kena perlis sikit? Bila kena perlis sedikit, sudah tak bersemangat nak buat dakwah. Macam mana? Saya cadangkan, bila ada orang perli kita, kita pula perli diri kita sendiri. Manjanya aku. Kan? Nabi Nuh 950 tahun. Orang tutup telinga, tutup muka kan. Nabi Nuh terus berdakwah. Aku baru je 3 round. Orang perli dah kecil hati. Bodohnya aku. Ya. Jadi perli diri kita sendiri. Aku nak buat kerja dakwah ke apa? Dan apa tujuan aku buat kerja dakwah? Nak suruh orang puji ke nak suruh orang perli? Kalau nak suruh orang puji, jangan buat kerja dakwah. Sebab apa? Kerja dakwah ramai orang tak suka. Kalau nak suruh orang puji, buat kerja apa? Buat kerja apa? Buat kerja apa yang orang suka lah. Walaupun salah kan, mesti dia puji. Mesti dia puji. Dakwah benda yang nafsu tak suka. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, tidak ada seorang pun Nabi, tidak ada seorang pun Rasul yang berdakwah, melainkan semua Nabi dikatakan gila tukar sihir. Seorang pun tak ada. Makna apa tu? Kalau ada Nabi, kaum dia tak kata gila, dia bukan Nabi. Kalau ada Nabi, kaum dia tak kata gila, dia bukan Nabi. Sampai tak tu. Ni baru perli orang tak kata gila lagi. Bersyukurlah sebab orang tak kata gila lagi. Ustaz, bolehkah jelaskan tentang Nabi SAW banyak berpuasa dalam bulan Syaban kerana amalan manusia diangkat kepada Allah dalam bulan Syaban? Tak ada sebut Nabi banyak puasa bulan Syaban bukan sebab amalan banyak diangkat bulan Syaban. Itu saya tak pernah jumpa dalil lah. Cuma ulama kata kenapa Nabi banyak puasa bulan Ramadan? Sebagai apa? Hikmahnya ialah supaya kita dah terbiasa dengan puasa. Dan bila masuk bulan Ramadan, langsung tak ada masalah. Lancar je. Tapi kalau kita tak biasa puasa di bulan Syakban, satu Ramadan baru nak mula, kadang-kadang pancit kan. Kadang-kadang terlepas sahur. Kadang-kadang pensan. Sebab apa? Dah 11 bulan tak puasa kan. Terkejut. Jadi proses puasa bulan Ramadan sebagai latihan dan persiapan supaya bulan Ramadan yang betul-betul wajib sempurna. Ustaz, mau bercerah. Ada orang kata puasa sunat selepas 15 Syakban tidak digalakkan. Bukan orang kata, Nabi kata. Nabi sebut dalam satu hadis, jangan berpuasa selepas separuh Syakban. Tapi ulama beza pendapat lah tentang maksudnya. Ada mengatakan, Nabi tak bagi puasa bila selepas 15 Ramadan. Bagi siapa ni? Yang tak puasa langsung di 1 Syakban sampai 15. Tiba-tiba 16 Syakban baru nak mula. Orang macam ni Nabi kata jangan. Kan? Wallahu a'lam. Maaf Ustaz, ada tegur beri salam tulis cara yang betul. Salam tak beri makna sebenar. Ya. Bila nak bagi salam, sama ada ucapan ataupun tulisan kena tulis betul. Sebut pun betul dan tulis pun tulis lengkap. Assalamualaikum. SLM itu bukan salam. Assalamualaikum. Itu lagi bukan salam. Kadang-kadang sebutan salahkan. Macam orang Kelantan bagi salam. Assalamualaikum. Itu bahaya tu. Sebab apa? Sam yang orang Yahudi bagi salam pada Nabi, dia guna apa? Sam. Sam tu makna celaka ataupun maut. Jadi kalau Assalamualaikum, maut ke atas kamu. Dua-dua tak faham. Yang bagi salam pun tak faham. Orang Yahudi je faham. Waalaikumsalam. Saya duduk kat Mekah dulu, ada orang Kelantan duduk lama kat Mekah. Dia ada orang call dia. Saya duduk kat sebelah. Dia jawab apa? Waalaikumsalam. Bagi salah pun selain Kelantan. Tak dapat pahala. Ada tak ayat Quran khusus yang Nabi gunakan untuk merawat sihir?
adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Nabi sendiri disihir dalam hadis yang sahih, disihir oleh siapa? Orang Yahudi. Tapi Nabi baca surah Al-Falaq dan surah An-Nas hilang. Saya sayang ustaz kerana Allah. Ni saya ni lelaki ke perempuan ni? Tak apa, kalau perempuan pun tak apa sebab sayang kerana Allah. Azimah, soalan, ustaz, amalan sunat adakah kena sembunyi ataupun war-war? Seperti kita bagi tahu buka puasa. Tak. Allah sebut dalam Quran, sedekah kan? Wa in tubduha fa ni'ma hiya. Kalau kamu zahirkan sedekah, baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi sekiranya kamu sembunyikan sedekah dan kamu bagi pula pada fakir miskin, fa huwa khairun, ia lebih baik. Kalau kita zahirkan sedekah dengan tujuan apa? Untuk mendorong orang dan kita tak riak, okey, tak ada masalah. Allah kata apa? Fa ni'ma hiya, dia bagus. Tapi kalau kita sembunyikan, fa huwa khairun, dia lebih baik. Dan juga Nabi sebut 7 golongan yang selamat di akhirat besok di pada mahsyar kan. Salah satunya ialah yang bersedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Makna apa? Dia boleh sampai tahap tu dan dapat kelebihan tu sebab sembunyikan amalannya. Sebab itulah selepas salat fardu, salat yang terbaik salat apa? Salat malam. Kenapa salat malam yang terbaik selepas salat fardu? Sebab dia tersembunyi. Lagi orang tak tahu, lagi ikhlas, lagi bernilai solat tu. Jadi tak payah beritahu. Sebab kita nak bagi tahu buat apa? Kan? Kita pun tak ada jaminan lagi bahawa amalan kita diterima ataupun tak. Jadi tak ada sebab kita nak bagi tahu dan nak rasa amalan kita okey. Maksud nazar yang tadi Ustaz cakap kita buat yang sunat macam fardu. Itu orang al-abrar. Tapi nazar yang juga disebut dalam hadis ialah yang biasa, yang kita fahamlah. Iaitu kita bernazar minta pada Allah supaya sembuhkan penyakit contoh. Dan kita akan berpuasa 3 hari berturut-turut contoh. Ataupun kalau aku dapat projek ni, aku akan pergi umrah kan. Itu nazar. Dibolehkan tapi hukumnya makruh. Adapun nazar yang disebut oleh sifat al-abrar, itu bermaksud dia buat benda yang sunat seumpama melakukan perkara yang wajib. Okey, cukup dulu. Cukup dulu. Fiki, boleh PM saya? Banyak lagi soalan ni. Siapa yang tak sempat jawab sama ada besok ataupun PM saya. Kelas kita besok pukul 10.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.